komen daripada Ahmad Mazlan. PAS Bersatu pernah umum nak gantikan UMNO. Seorang pemimpin kanan UMNO hari ini pantas menyanggah kenyataan Hashim Jassin bahawa parti itu akan berkubur jika mereka menolak untuk kembali bersama PAS. Sebaliknya, kata Ahmad Mazlan, kedudukan PAS itulah yang mungkin menyumbang kepada terkuburnya UMNO pada masa hadapan. Merujuk kepada situasi semasa di Kelantan, Kedah dan Terengganu, Ahmad berkata, tiadanya kerusi yang signifikan oleh UMNO di negeri tadbir PAS akan menyukarkan parti terbabit untuk berkembang. Katalah kita bersama dengan mereka di Terengganu. Berapa kerusi yang UMNO boleh dapat? Tak ada. Sebab kerusi Dewan Undangan Negeri mereka miliki dan semua kerusi parlimen mereka miliki. Tapi kalau masuk pun tak ada kerusi, pergi bersama dengan PAS Terengganu, kerusi pun tak ada. Pergi dengan PAS Kelantan, kerusi pun tak ada. Bagaimana UMNO nak berkembang? Pada pandangan saya, UMNO mungkin terkubur kalau bersama dengan PAS. Itu adalah antara punca kerana apabila kita berada dengan mereka, kita ada masalah untuk mengembangkan UMNO. Jadi apabila kita berada dengan mereka, mungkin kita berkubur. Bukan begitu katanya. Pada pagi tadi, okey. So, kenyataannya benar. Isu dia, katakanlah PAS bersama dengan UMNO. Kan? So, berapa kursi dia nak bagi UMNO kat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Kedah, dekat Perlis? Negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS. Adakah mereka sanggup nak lepaskan kerusi-kerusi yang mereka dah menang? Semata-mata nak bekerjasama dengan UMNO dan Bersatu? Ataupun mereka akan bersikap seperti mereka PAS bersama dengan Bersatu. Bersatu dipinggirkan. Tak jadi jawatan Exco, bagilah jawatan Exco, jangan tak bagi. Kerusi pun bagi kerusi yang susah nak menang. Kalau bertanding pun susah nak menang. Nasiblah kalau menang. So akhirnya kalau bergabung, adakah akan berlaku keadaan sedemikian? Itu persoalan. Jadi, it's valid lah soalan yang dikemukakan oleh Ahmad Mazlan tadi kan. It's valid question. Itu adalah satu question yang valid. Another thing is, macam saya kata awal dulu masa kerajaan tumbang, saya kata ketiga-tiga parti ini mereka mempunyai market yang sama. Bersatu, PAS, UMNO, mereka mempunyai market yang sama, iaitu orang Melayu Islam. So akhirnya mereka terpaksa berkongsi market yang sama, mereka terpaksa berkongsi produk yang sama kepada market yang sama. Jadi akhirnya rakyat terpaksa ataupun pengundi terpaksa memilih di antara ketiga-tiga ini yang mana yang terbaik. Pengundi terpaksa memilih di antara ketiga-tiga ini yang mana yang terbaik. So akhirnya pecah tiga. Undi mereka pecah tiga. Dan kelebihan PAS pada waktu itu, kerana mereka ada dana dan ratusan juta ditaburkan di dalam social media untuk menyebarkan fitnah. Kalau tuan-tuan ingat zaman PRU dan PRN, terutamanya PRU, scroll-scrollnya influencer. Scroll-scroll je muka dia orang. Scroll-scroll influencer pakai baju dia orang je tuan-tuan. Pakai baju PAS je pada waktu itu. Bayangkan berapa dia bayar influencer. Kalau tak puluh ribu, ratus ribu tak lari tuan-tuan. Puluh ribu, ratus ribu tak lari tu. Itu belum cerita iklan. Saya dengar ratusan juta hanya untuk iklan saja. Ringgit untuk iklan saja. Compare dengan Pakatan Harapan, langsung tak ada. Bukanlah tak ada, langsung ada. Jumlah tak sampai pun juta lah, ratus ribu, puluh ribu je kot. Terlalu kecil jumlah dia. So daripada situ kita dapat nampak betapa mereka ini tidak akan pergi selepas inilah. Saya nampak macam mana keadaan dia orang. Adakah mereka boleh pergi jauh dan boleh pergi lagi dengan apa orang kata? Kan tuan-tuan, sekarang ni nak bayar 600,000 harakah pun ya. So, yalah. Kan? So nasib lah. Itu hadiah awang lah. Kena tentukan. Baik. Habis kat situ. PAS tak pernah isytihar bermusuhan dengan UMNO, kata Hashim. PAS menjagakan UMNO boleh berakhir apabila PRU 16 dilangsungkan nanti. Jangka hayat UMNO boleh berakhir. Musyidul Am PAS, Hashim Jani berkata dia meramalkan UMNO berkubur kerana ahli dan penyokong mereka didakwa menolak kerjasama dengan DAP. Pun begitu, Hashim berkata UMNO masih berpeluang diselamatkan jika parti itu kembali bekerjasama dengan PAS dan PN atas dasar perpaduan ummah. Majoriti akar umbi dan penyokong UMNO tidak sehaluan dengan Presiden Parti Ahmad Zahid. Ramai pemimpin parti juga tidak berani menyuarakan pendapat atau menentang Zahid dalam hal berkaitan parti. Jelasnya bantahan UMNO diterjemahkan dalam kegagalan UMNO mencapai kemenangan yang diharapkan dalam 6 pilihan negeri selain pilihan raya kecil di Kemaman yang berakhir baru-baru ini. Jika kepentingan UMNO terus dibawa sekarang, tidak mustahil PRU 16 UMNO akan terus berkubur. Saya komen ini dulu tuan-tuan. So adakah PAS mengatakan bahawa UMNO kuat di Kemaman dan kekalahan UMNO di Kemaman itu bukan kerana PAS kuat, tetapi kerana UMNO bekerjasama dengan DAP?
Adakah itu yang Hisham Hashim ni mengatakan? Adakah itu yang Mushidul Abbas Hasim Jassin ni katakan? Maksudnya kalau UMNO tak bersama dengan AP, UMNO boleh menang dekat Kemaman. Dan kedua, dia lupa pelangai UMNO menang. So dia bukan isu Melayu tolak, saya kata macam saya kata tempoh hari. Dia dekat mana UMNO tersebut berada? Kalau kita tengok Melaka, UMNO pegang. Johor, UMNO pegang. Perak, UMNO pegang. Pahang, UMNO pegang. So 4 negeri UMNO dah pegang. Johor, Melaka, Perak, Pahang. 4 negeri UMNO pegang. PAS pegang 4. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. So 4. So dekat mana yang dikatakan bahawa UMNO tak kuat? Dalam konteks ini, dalam konteks PAS dengan UMNO ni. Sebenarnya macam saya kata, dia bukan isu itu. Dia isu sekarang ini, dia orang masih nak entice, masih lagi nak menggoda, masih lagi nak menarik UMNO ini untuk bersama. Saya tengok yang dia buat live saya, Daniel Jani, yang ramai lah. Ini pun dalam 6-7 ribu orang tengok kita. 6-7 ribu. 8 ribu, sorry. 7-8 ribu orang tengok kita. Daniel Jani, Mustafa Mansur, Yani, and the gang lah, geng-geng dia lah. Misomi, kita ada Solihin, kita ada Scorpion, kita ada Harun, kita ada geng apa nama dia? Norman Ridwan. So geng-geng tu ada. Tapi yang duduk dalam kerajaan tu ini luar kerajaan. Kami ni bukan bergaji. So benda ini yang sebenarnya kita kena emphasize, kita kena tekankan. Daulah Tempedang macam ni yang kita nak kena bantah dan kita kena terus dedahkan, tuan-tuan. Bagi saya, mereka yang merosakkan kerajaan ini, inilah tugas saya untuk dedahkan. Dan kita kena keluarkan mereka secepat mungkin. 2024 ni, 2023 adalah masa planning, mengenal pasti masalah, planning. 2024 pelaksanaan. So kita perlukan satu kerajaan yang stabil, yang tuntas, yang boleh melaksanakan tugas dengan baik. Itu sebenarnya yang kita perlukan. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Okey. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pusat Pakar Mata Lasik Bangi kerana sudi, orang kata apa, sharing, bukanlah sharing, itu maksudnya ialah nak merawat mata saya untuk lasik. Di section 4 tambahan Bangi ada nombor dekat situ, tuan-tuan boleh tengok sendiri, boleh tengok. Dan berita baik, tuan-tuan, berita baik. Datuk Johari, Dr. Johari, untuk makluman sesiapa yang ada masalah mata, tuan-tuan dan puan ada masalah mata nak buat lasik ke, lasik dia ni antara yang terkini lah. Nanti saya akan buat vlog tentang lasik tersebut. Macam mana dia berbeza, dan dia boleh baik dalam masa, dia kata dia macam 1-2 hari tu dah settle, dah baik dah. Tak perlu tunggu 2-3 minggu. Tapi harga dia boleh tahan lah. Tetapi sehingga Februari tahun hadapan, kalau tuan-tuan hubungi, pergi ke pusat pusat pakar mata ini, tuan-tuan gunakan kod LTL. Bagi tahu dekat doktor, saya nak guna kod LTL sehingga ujung Februari tahun hadapan, insya-Allah tuan-tuan boleh dapat diskaun 10%, yang mana melibatkan prosedur-prosedur besar lah. Yang mana tu tuan-tuan kena tanya dengan doktor tu sendiri, nombor tu ada tertera. Tuan-tuan boleh pergi, nak cek mata pun boleh. Kalau tuan-tuan perempuan nak cek mata dan sebagainya saja, nak cek sebagainya, boleh pergi. Equipment dia, saya nak cek mata itu pun, banyak betul equipment dia. Memang kata apa, very thorough lah dia buat. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Datuk Dr. Johari, pakar mata di hospital tersebut, juga bekas calon Parti Keadilan di Dungun tempoh hari. Baik, terima kasih juga kepada yang menderma. Alhamdulillah dah settle, dah tak apa, lebih daripada apa yang saya perlukan. Alhamdulillah, sangat berterima kasih. Dan insya-Allah sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.